Video ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini Cikgu Nisa akan menerangkan tentang keselamatan di ruang kerja dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas tahun 4, masalah pembelajaran. Baiklah, dalam tajuk ini murid-murid perlu mengetahui peraturan keselamatan. Okey, jadi jom kita tengok apa peraturan keselamatan yang kamu akan belajar pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk tajuk 1.1.1, apa yang murid perlu tahu iaitu peraturan keselamatan di ruang kerja. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, kita ada 3 ruang kerja. Okey, kita ada 3 ruang kerja. Ruang yang pertama iaitu ruang kerja masakan. Okey, untuk ruang kerja masakan, ini adalah ruang di mana murid-murid akan pergi ke dapur lah. Okey, duduk di dapur untuk memasak. Okey, yang kedua iaitu ruang kerja jahitan. Untuk ruang kerja jahitan, di sini murid-murid akan membuat jahitan lah, belajar jahitan. Jadi ada ruang kerja, murid-murid kena tahu apa peraturan keselamatan. Dan yang ketiga, ruang kerja penternakan dan perkebunan. Okey, untuk ruang kerja penternakan dan perkebunan, ini di luar sekolah lah, di luar kelas. Di luar kelas, jadi murid-murid kena tahu juga macam mana nak mengamalkan peraturan keselamatan. Seterusnya, dalam unit 1.1.2, murid perlu tahu peraturan keselamatan di ruang kerja masakan. Okey, hari ini Cikgu Nisa akan fokuskan pembelajaran di ruang kerja masakan. Okey, kita tengok. Dalam ruang kerja masakan ada 3 kategori peraturan. Okey, jadi kita tengok satu demi satu. Okey, yang pertama adalah murid-murid perlu tahu peraturan keselamatan diri. Okey, ini adalah keselamatan berkaitan dengan diri murid-murid lah. Okey, yang pertama, murid perlu kerja dengan tenang. Okey, apa maksud kerja dengan tenang? Maksudnya bila berada di dapur, murid perlu berhati-hati melakukan pekerjaan di dapur. Contohnya kalau nak potong sayur, nak potong makanan, tak boleh tergopoh-gopoh. Okey, nak mengacau makanan, buat perlahan-lahan. Okey, jangan tergopoh-gopoh supaya nak elakkan daripada kecederaan. Okey, yang kedua, pakai pakaian yang selesa dan memudahkan pergerakan. Okay, semasa di dapur, kita akan buat pelbagai perkara lah. Maksudnya mungkin sambil kamu masak, kamu akan potong makanan. Jadi kita akan bergerak banyak semasa berada di dapur. Okay, jadi bila kita berada di dapur, kita perlulah pakai pakaian yang selesa dan memudahkan pergerakan. Maksudnya taklah pakaian tu ketat, seluar yang longgar, supaya kamu mudah untuk bergerak. Okey, yang ketiga, pakai apron dan ikatkan dengan kemas. Okey, semasa kita berada di dapur, murid-murid digalakkan untuk memakai apron supaya tidak terkena kotoran apabila masak nanti. Okey. Seterusnya, lipat lengan baju sekiranya memakai baju berlengan panjang. Okey, yang ini tidak kira lah murid lelaki atau murid perempuan. Okey, anda kata lengan baju kamu ni labuh, macam cikgu tunjuk ni kan, agak labuh. Jadi dia akan mengganggu pergerakan kamu semasa memasak, takutlah tersangkut. Okey, jadi eloklah kamu lipatkan sedikit lengan baju supaya selesa lah kamu nak
melakukan sesuatu pekerjaan tu lah. Okey, yang seterusnya, ikat rambut yang panjang atau pakai topi supaya rambut tidak tersangkut semasa kerja. Okey, yang ini biasanya murid-murid perempuan yang mana bukan Muslim, yang berambut panjang kan, yang sampai ke melebihi bahu lah. Okey, panjang melebihi bahu, digalakkan untuk ikat rambut ataupun buat sanggul. Okey, buat sanggul di atas dan pakai topi supaya rambut ni tak tersangkut kan. Kadang-kadang kita bergerak rambut ni pun sama bergerak. Ataupun lebih digalakkan memakai topi supaya rambut kamu tak jatuh semasa kamu masak. Kemudian pakai kasut bertutup, bertumit rendah dan bertapak getah. Okey, supaya apa? Di dapur ada kemungkinan lantai yang kita pijak kan, dia licin sebab mungkin kamu ada basuh pinggan. Jadi air yang terpercik di lantai tu akan menyebabkan lantai tu agak licin. Jadi bila kamu pakai kasut yang bertutup, bertumit rendah ni dan bertapak getah, dia mengelakkan kamu tergelincir lah dan memudahkan juga pergerakan di dapur. Dan yang terakhir, tidak berlari atau bermain semasa kerja. Ini memang cikgu larang. Di mana-mana pun tidak dibenarkan murid berlari atau bermain semasa kerja. Tambah-tambah di dapur ada banyak alatan yang tajam. Okey, jadi kamu mestilah berhati-hati. Okey, ini adalah peraturan keselamatan diri. Kita tengok pula peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey. Untuk peraturan keselamatan alatan dan bahan, ini adalah peraturan yang kamu perlu patuhi semasa menggunakan alatan dan bahan. Okey. Yang pertama, pastikan tangan kering jika hendak memasang plug barangan elektrik. Contohnya pengisar makanan, periuk nasi. Okey, jadi bila kamu nak menggunakan barangan elektrik, nak memasang plug, pastikan tangan kamu dalam keadaan kering untuk mengelakkan kejutan elektrik. Okey. Seterusnya, gunakan kain ketuhar atau kain pemegang periuk ketika mengangkat periuk dan kuali panas. Okey, murid-murid janganlah pegang terus kuali atau periuk yang masih panas. Okey, kalau nak angkat periuk tu, cari kain pemegang periuk atau kain ketuhar yang macam dalam gambar ni. Kalau murid ada yang tak berapa kenal, ini adalah kain ketuhar. Okey, dia tebal, jadi kamu boleh ambil, pegang kuali atau periuk yang panas tu dan letakkan di tempat yang selamat. Seterusnya, kacau dengan senduk kayu atau senduk bertangkai kayu. Ini sebab apa? Okey, sebab bila kita menggunakan senduk kayu, dia tidak akan mengalirkan haba. Okey, jadi kamu boleh kacau menggunakan senduk tu dengan mudahlah, tak panas. Okey, jangan cari yang besi. Kalau besi dia akan mengalirkan haba. Okey, kemudian hiris makanan di atas papan pemotong. Murid-murid, kalau kita nak potong makanan, nak hiris makanan, janganlah hiris ke atas meja dapur tu. Kotor kan. Okey, ambil papan pemotong, letak makanan dan potonglah makanan yang kamu nak masak. Okey. Seterusnya, hulur tangkai pisau atau gunting apabila hendak menghulur alatan yang tajam. Okey, kalau kamu tengah guna pisau, kawan kamu nak guna juga pisau. Okey, kamu nak hulur pisau tu pada kawan kamu, hulurlah tangkainya dahulu. Mana tangkainya? Okey, yang ini tangkai ni. Hitam ni, hulur dia lah tangkainya. Hulurkan tangkai tu pada rakan
kamu dengan berhati-hati. Sama juga kalau nak hulur gunting, hulurkan tangkai gunting tu dahulu. Okey, bila kawan kamu dah sambut, barulah kamu lepaskanlah pisau tu. Seterusnya, gunakan pelapik periuk untuk mengalas periuk panas. Yang ini macam tadi kamu dah guna kain ketuhar kan untuk angkat periuk. Okey, periuk yang panas tu kita juga tak boleh letak dia di atas meja dapur. Supaya takutlah nanti meja tu diperbuat daripada plastik ke, dia boleh cair kan. Okey, kita ambil pelapik periuk, kita alas di bawah dan letaklah periuk panas di atas pelapik periuk itu. Dan yang terakhir, gunakan alat pembuka tin untuk membuka makanan dalam tin. Okey, murid-murid jangan sesekali menggunakan pisau untuk membuka tin makanan kerana sangatlah bahaya. Okey. Okey, ini adalah peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, kita teruskan lagi dengan peraturan yang terakhir. Baiklah, peraturan yang terakhir ialah peraturan keselamatan di ruang kerja. Untuk peraturan keselamatan di ruang kerja, cikgu khususkan ia di dapur. Okey, maksudnya kamu kena perhatikan di dapur apakah peraturan yang boleh kita amalkan. Okey, yang pertama, lantai mestilah kering dan tidak bersepah. Okey, kalau kamu basuh pinggan, mungkin ada air yang terpercik, cepat-cepatlah kamu ambil mop untuk lap, supaya kita nak elakkan kecederaan di dapur. Kalau lantai licin, berkemungkinan besar untuk kamu tergelincir. Dan tidak bersepah ni maksudnya kalau adalah bahan-bahan makanan yang kamu dah guna, yang mana boleh buang, kita buang. Okay, janganlah kamu baling-baling di lantai. Kalau keadaan yang bersepah, kemungkinan untuk kamu jatuh kan. Jadi kita nak elakkan perkara itulah. Seterusnya, label semua bekas makanan dengan cermat. Okay, kenapa kita nak kena label? Untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, mungkin ada bahan yang berada di dapur tu yang tak boleh kita makan kan. Contoh macam minyak, mungkin ada minyak tanah juga yang berada di dapur almari kan. Jadi kalau kamu tak label, kemungkinan untuk kamu guna bahan yang tak sepatutnya dalam makanan adalah sangat tinggi. Ya murid-murid. Seterusnya, tempatkan dapur jauh daripada bahan mudah terbakar. Okey, kalau dapur kamu tu dekat dengan minyak, okey, elakkanlah, maksudnya minyak tu simpanlah di tempat yang sesuai. Seterusnya, tangkai cerik dan periuk mestilah ke arah dalam. Okey, ke arah dalam tu maksudnya kalau kamu berada di hadapan dapur, tangkai periuk kamu tu mestilah kita halakan ke dalam lah. Tangkainya jangan ke arah kamu. Okey, supaya nak elakkan kecederaan. Maksudnya kalau kamu cuai, takutlah tangan kamu tersangkut di tangkai cerik ataupun periuk. Jadi digalakkan kamu tangkainya tu pusingkan ke arah yang bertentangan dengan kamu. Okey, semasa kamu sedang masak. Okey, seterusnya, periksa tiup gas dari semasa ke semasa. Okey, semasa kita masak, sebelum kita masak, kita boleh periksa dulu tiup gas, takutlah ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, kamu pasang api, apa yang akan berlaku? Ya, kemungkinan boleh terbakar lah, ya, sebab gas ni dia adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi setiap kali kamu nak masuk dapur, nak masak, digalakkan untuk periksa dulu tiup gas. Seterusnya, simpan alatan yang tajam di dalam rak atau almari. Yang ini cikgu rasa murid-murid pun tahu kan, sebab alatan ini, alatan yang tajam ni sangat bahaya, tak boleh buat main.
Jadi selepas kamu guna, simpanlah di tempat yang sesuai. Biasanya dalam laci kan, dalam laci tu kita boleh simpan lah. Dan yang terakhir, pastikan suis barangan elektrik ditutup sebelum meninggalkan dapur. Yang ini semua kena buat untuk mengelakkan kejutan elektrik. Jadi setiap kali kamu dah guna barangan elektrik, pastikan dia telah ditutup. Kita akan teruskan untuk tajuk 1.1.3, iaitu mengaplikasikan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang kerja. Okey, kita tengok. Okey, baiklah murid-murid, setelah cikgu terangkan tadi, kita buat ulang kaji ya. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan ruang kerja dalam peraturan keselamatan. Boleh murid-murid beritahu cikgu, apakah ruang kerja dalam peraturan keselamatan? Kita ada 3. Ya, betul. Okey, tahniah murid-murid. Ruang kerja dalam peraturan keselamatan ada 3. Yang pertama adalah ruang kerja masakan, yang kedua ruang kerja jahitan, dan yang ketiga ruang kerja penternakan dan perkebunan. Soalan yang kedua, pakai apron dan ikatkan dengan kemas. Baiklah murid-murid, untuk peraturan ini, pakai apron dan ikatkan dengan kemas, ini adalah peraturan dalam kategori yang mana? Yang pertama, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan bahan, ataupun peraturan keselamatan di ruang kerja. Ya, tahniah murid-murid. Pakai apron dan ikatkan dengan kemas adalah peraturan keselamatan diri. Okey, sebab dia berkaitan dengan diri kita. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Dan soalan yang terakhir. Hiris makanan di atas papan pemotong. Okey, ini untuk peraturan yang mana ya murid-murid? Ya, tepat sekali. Hiris makanan di atas papan pemotong adalah peraturan keselamatan alatan dan bahan. Tahniah murid-murid, anda memang terbaik. Okey, setakat ini sahaja pengajaran cikgu tentang tajuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar penerangan cikgu dalam video ini. Cikgu harap kamu boleh teruskan menonton video pembelajaran cikgu untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.